Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Shukri bin Fauzi dan kita akan membentangkan salah satu teori dalam teori perkembangan kerjaya iaitu teori Gottfredson. Okey, sebagai pengenalan untuk teori Gottfredson ni, teori ni diasaskan oleh Linda Susan Gottfredson yang lahir pada 24 Jun 1947 di San Francisco. Yang menariknya, Linda Susan Gottfredson ni pernah berkhidmat di Peace Corps Malaysia sehingga tahun 1972. Beliau merupakan seorang profesor dalam bidang psikologi pendidikan di University Delaware. Dia mengasaskan teori Gottfredson, iaitu teori ni dia berprinsip sama dengan teori super, iaitu peranan konsep kendiri dalam membuat keputusan kerjaya. Menurut Gottfredson, pemilihan kerjaya merupakan satu pilihan dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh seseorang individu itu. Okay, teori Gottfredson ni dia menekankan bagaimana interaksi diri sendiri dengan faktor persekitaran termasuk gender dan prestis ni akan membina konsep kendiri individu. Okey, perbezaan perkembangan intelektual memainkan peranan besar dalam laluan kerjaya sehingga dewasa. Hubungan genetik yang bercampur dengan persekitaran akan melahirkan perkembangan kognitif. Okey, teori ni betul-betul menekankan bagaimana pemilihan kerjaya tu daripada perkembangan dia daripada kanak-kanak dan remaja lagi. Konsep asas teori Gottfredson. Teori Gottfredson ni, konsep asas dia ada 3. Pertama sekali self-creation, iaitu pembentukan diri. Yang kedua adalah circumscription, iaitu perbatasan. Dan yang ketiga adalah compromise, iaitu kompromi lah. Untuk konsep pertama iaitu self-creation, Gottfredson ni dia menyatakan bahawa faktor biologi dan persekitaran merupakan peranan yang penting, iaitu kedua-dua faktor ni saling berinteraksi. Yang mana kalau faktor genetik tu dia mempengaruhi intelektual dan perangai, dan faktor persekitaran ni dia mempengaruhi minat kanak-kanak dan remaja tu ke arah sesuatu kerjaya tu. Teori seterusnya, teori circumscription iaitu perbatasan. Ia berlaku pada zaman remaja untuk menyingkirkan alternatif pekerjaan yang tidak sepadan dengan konsep kendiri individu tu. Dia ada 4 peringkat. Peringkat pertama iaitu peringkat orientasi. Dia berorientasi kepada saiz dan kuasa yang berlaku pada umur 3 hingga 5 tahun. Masa ni kanak-kanak tu dia tengok sesuatu pekerjaan tu, dia tengok objek. Contoh dia tengok orang kerja buruh ni dia guna cangkul, dia guna shovel tu. Peringkat kedua orientasi kepada peranan jantina 6 hingga 8 tahun. Masa ni lah dia baru lihat sesuatu pekerjaan tu mengikut pecahan jantina dia, lelaki ataupun perempuan. Peringkat ketiga pula dia orientasi kepada penilaian sosial, iaitu orientasi kepada penilaian sosial ni dia dah mula tengok taraf pekerjaan tu. Contoh taraf sosial pekerjaan tu. Contoh dia macam pekerjaan yang lebih profesional tu diletakkan taraf yang tinggi, buruh diletakkan taraf yang lebih rendah. Dan keempat adalah orientasi kepada keunikan dalam diri. Yang masa ni dia mula sedar dalam umur 14 tahun dan ke atas. Di sini dia ada bagi satu graf untuk batas kompromi dan pembentukan diri teori Gottfredson. Okey, teori Gottfredson ni graf ni dia bahagi kepada 2, iaitu dia letakkan dekat tepi ni prestige, low dan high. Sex type rating ni dia letak lebih maskulin dan lebih feminin. Okey. Dia contoh dia pemilihan kerjaya ni, contoh macam seorang tu dia low prestige. Seorang tu low prestige tapi mungkin budak lelaki jenis kasar, jenis maskulin. Dia akan pekerjaan yang sesuai dengan dia. Contoh dia construction worker. Tapi kalau dia tu maskulin,
dan dia ada high prestige, dia boleh layak untuk jadi federal judge, untuk jadi surgeon. Okey, untuk yang compromise ni dia masuk dekat sini, dia masuk dekat tolerable level boundary ni. Yang kat sini tolerable sex type boundary dekat tepi ni. Okey, untuk contoh sex type rating yang feminin. Sex type rating yang feminin ni, okey, contoh dia seorang individu tu dia lebih feminin tapi prestige dia low. Dia mungkin boleh dapat kerja sebagai receptionist ataupun contoh lain waiters, maknanya dia ada sifat lemah lembut tu, dia boleh cope dengan benda-benda tu. Tapi yang untuk yang lebih feminin dan prestige dia lebih tinggi, dia sesuai untuk jadi nurse ataupun elementary teacher lah. Akhir sekali kita akan tengok kelebihan dan limitasi teori Goldfason. Kelebihan teori Goldfason ni dia ambil kira setiap faktor untuk pemilihan kerjaya untuk individu tu. Dia akan tengok beberapa faktor ni dia untuk bagi pemilihan kerjaya yang tepat lah berdasarkan kendiri individu tu. Dan satu lagi dia akan membantu bentuk persepsi terhadap kerjaya tu daripada kanak-kanak lagi. Okey, limitasi dia pula. Limitasi dia, masalah dia masa kanak-kanak ni dia pemikiran dia belum capai tahap abstrak lagi. So dia akan susah untuk faham benda-benda ni. Dan yang kedua, limitasi yang kedua ni, cara pemikiran kanak-kanak ni dia macam straight to the point. Dia suka nak tengok satu-satu benda tu melalui pelbagai sudut. Sebab dia macam sumber pandangan dia, pemandangan dia tu terhad.